Buka dah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد وقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث قرسي قال الله تعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنيا وأسد فقرك وإن لم تفعل أملأ صدرك شغولا walam asudda faqraka atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dapat sama-sama kita mengabdikan diri, dapat sama-sama kita tingkatkan amal ibadat, tidak lain tidak bukan untuk kita mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita diingatkan bahawasanya ibadat kita bukanlah untuk meninggikan darjat Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalau kita tak beribadat pun Allah Taala kekal dengan sifat-sifat yang terpuji, kekal dengan zat-zat yang hebat. Maka Allah Ta'ala suruh kita beribadat, tidak lain tidak bukan Allah Subhanahu wa ta'ala nak memberikan kita kebaikan demi kebaikan dunia, kita dapat bahagia, akhirat pun sama. Sebab itulah gunakan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kita, nikmat waktu sihat, nikmat waktu lapang, pelbagai nikmat, untuk kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dalam Al-Quran sebut thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, iaitu pada hari kiamat, yakni hari akhirat nanti akan ditanya satu persatu tentang nikmat yang kami telah berikan kepada manusia. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya tutup dengan satu hadis kursi yang mana Allah Taala berfirman, ya abna Adam, wahai anak-anak Adam, tafarraq li'ibadati, luangkanlah masa bersamaku, adakan masa untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Tuhan bukan suruh kita beribadat 24 jam, tapi Tuhan bagi akal fikiran kepada kita, jadikan tempoh 24 jam itu beribadat. Dengan baginda ajar, bila mana kita bangun ada doa dia, kita buat satu pekerjaan ada doa dia. Paling simple dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala, apa-apa bentuk kebaikan yang kita buat akan dikira ibadat. Maka siapa-siapa yang luangkan masa untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala sebut amla'a sadraka ghaniyan, kami isikan dalam jiwa manusia itu ketenangan. Sebab tu kalau tengok orang miskin, orang susah macam kita pun, walaupun kita tak kaya, tapi disebabkan ibadat kita, bukan nak kata banyak, kita kerap beribadat, kita rasa tak apa. Kita rasa macam tak jealous, tak dengki dengan orang mungkin dia pergi merata, dia beli barang-barang mewah, dia beli kereta-kereta besar. Kita yang banyak beribadat, kita rasa tak apa.
Walaupun nak kata tak apa, nak kata apa, walaupun hati nak kata mungkin terasa, tapi tak apa, kita rasa macam Tuhan bagi nikmat aku terani, aku tak kisah. Apa sebab? Kekuatan ibadat kita kepada Allah Ta'ala, Tuhan campakkan ketenangan kepada kita. Maka banyak lagi lah ketenangan. Yang kedua, as-sudda faqraka, aku tutup pintu kemiskinan, pintu kefakiran. Bukan sekadar tak ada duit saja. Siapa-siapa yang kerap beribadat, Tuhan limpahkan umur dia panjang. Nak kata apa? Faqraka, kemiskinan, kesengsaraan tu nak kata apa? Tuhan elakkan kita ni daripada banyak penyakit. Sebagai contoh, apa sebab? Kita banyak beribadat, Tuhan mudahkan urusan kita. Mungkin kurang penyakit, ataupun rezeki kita bertambah. Tak dapat pendapatan, tapi balik rumah bini tak marah, sebagai contoh. Balik rumah anak tak buat perangai. Pergi pejabat orang suka dengan kita. Itu semua rezeki. Tuhan tak tutup pintu kemiskinan. Tuhan tutup kan? Tuhan tidak tutup pintu kemiskinan bagi orang yang mana sentiasa beribadat. Wa in lam taf'al, sekiranya kamu tidak beribadat, maka Allah Ta'ala sebut amla'a sadaka syughulan, maka aku isikan jiwa-jiwa manusia itu keserabutan. Dia tak beribadat, cuba tengok hidup dia, gundah gulana. Dia tak puas hati, dia rasa macam aku dah kerja dah, aku dah macam-macam, pasal apa aku tak kaya, pasal apa aku tak bahagia. Orang lain aku tengok bahagia, aku nak kata apa, dia rasa tak bahagia. Sebab ramai macam tu. Dia tak tahu masalah kita pun ada masalah juga, tuan-tuan pun ada masalah. Keluar nak kata, dia pun seronok nak keluar sama-sama, seronok ya. Dia pun tak tahu nak kata apa dalam rumah kita, nak tahu. Dia tak puas hati, apa sebab? Disebabkan dia kurang beribadat, maka Tuhan campakkan keserabutan dalam jiwa dia. Walam asudda faqraka, dan aku tidak tutup pintu kemiskinan. Mungkin orang yang kurang beribadat, nak kata apa, umur dia pendek, ataupun nak kata apa, rezeki dia kurang dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita yang berada dalam rumah Allah Ta'ala pada malam ini, Allah Ta'ala berikan kebaikan demi kebaikan kepada kita, insya-Allah. Maka hari ini bersamaan dengan 3 ke 4 Rabiul Awal, ada 5, malam kelima, betul? Malam kelima Rabiul Awal. Maka kita berada satu bulan yang cukup istimewa kepada umat Muhammad SAW, iaitu dengan adanya Maulidur Rasul jatuh pada berapa hari bulan. Siapa yang alert nak kata dia apa? Di antara tanda cinta kepada baginda, dia alert tentang perihal baginda SAW. Soalan saya, rasa tahu ni berapa hari bulan Maulidur Rasul? Berapa? Dengar betul-betul dah. Baik, 29. 29 hari bulan 10 jatuh pada hari Khamis. Maka satu keistimewaan kepada kita, seperti mana seorang sahabat tanya kepada Nabi, kenapa kamu berpuasa pada hari Isnin? Maka Nabi sebut, yaumul wulidtu, hari itu aku dilahirkan. Maka bila mana baginda sambut birthday baginda dengan berpuasa, antaranya dengan cara berpuasa, maka sama-samalah tahun ni jatuh pada hari Khamis, sama-samalah kita berpuasa. Tanda nak kata apa, cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan ada pun di antara yang lain, sama-sama kita sambung balik pengajian kita, iaitu 50 gaya hidup Rasulullah SAW. Muka surat berapa ada tak? 108. Kerja mencari rezeki, bab nombor 2 tu. Hadis nombor 2 tu. 108, 107. Betul. Baik, hadis yang ke 146 tu kan. Baik, kita masuk pada bab yang bulan lepas kita belajar, berkaitan kerja mencari rezeki, yakni Islam mengajar kita supaya tidak duduk saja. Islam bukan agama yang tunggu sahaja, tetapi dia kena bertindak dan juga bergerak. Sebab itulah Islam mengatakan yadul ulya, tangan yang di atas, khairu minal yadul sufla, lebih baik daripada tangan di bawah. Bermaksud tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang meminta. Jadi nak beri macam mana? Dia kena ada pendapatan, ataupun dia kena cari rezeki, dia kena survival hidup dia. Sebab Islam bukan agama yang meminta-minta, tetapi Islam agama yang memberi. Ustaz, lepas tu pasal apa Tuhan ciptakan orang miskin, orang susah? Antaranya bukan nak uji orang susah tu, tapi orang yang ada pendapatan, ataupun orang yang ada rezeki. Nak kata apa, kadang-kadang sebab tu ilmu tasawuf mengatakan, bila kita jumpa orang susah tersebut, fikir dua.
Tuhan uji dia kan Tuhan uji kita. Kadang-kadang orang yang bila mana tasawuf dia kurang, kita akan rasa Tuhan uji dia kot. Kadang-kadang bukan Tuhan uji dia, Tuhan uji kita. Kita nak sedekah ataupun tidak. Itu tanda Allah Ta'ala nak bagi peluang kebaikan kepada kita, tapi kita yang tak faham. Seperti mana Nabi sebut, as-sailu 'alal bab hadiyatan min Allah. Orang yang meminta depan pintu ni hadiah daripada Allah Ta'ala. Dan ayat-ayat contoh hari ni, siapa yang tak sedekah lagi? Saya bukan semua angkat tangan, nak kata jawab sendiri. Hari ni siapa yang tak bersedekah lagi? Andai kata kalau dia tak main rumah Allah Ta'ala, mungkin kat pejabat dia tak sedekah, duduk rumah tak sedekah. Sedekah ni dia bagi tak dapat apa, melainkan dia mendapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau setakat dia bayar setakat dia pergi kedai makan dia bayar untuk dia makan, tu bukan sedekah, tu dia beli. Sama juga dia pergi kedai minyak, dia bagi RM5, walaupun nampak berkeluar duit, tapi dia dapat nak kata apa yang dia beli tu. Sedekah ni kita bagi, kita tak dapat apa melainkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka as-sailu 'alal bab, orang yang meminta depan pintu, hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bermaksud Tuhan bagi kita ni rezeki, peluang kita menambahkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah kita jadilah orang yang yadul ulia, tangan yang di atas, iaitu memberi daripada kita tangan yang meminta. Hanya kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Baik. Maka hadis seterusnya muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, an Rafi' bin Khadij qala qila ya Rasulullah ayyul kasbi atyab, ayyul kasbi atyabu, qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bay'in mabrurun, rawahu Ahmad atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh seorang imam yang hebat, iaitu Imam Ahmad. Rasa-rasa tuan-tuan ni Ahmad apa? Rawahu Ahmad, rasa-rasa Ahmad apa? Bukan Ahmad Al-Bab, rasa-rasa Ahmad apa tu? Dia juga hebat dalam bidang hadis, dia juga hebat dalam bidang fiqh. Rasa-rasa Imam Ahmad bin apa? Apa dia? Hanbal, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Dia hebat dalam bidang hadis, dia juga hebat dalam bidang fiqh. Sebab dia pun ada kitab hadis dia, Mustadrak kalau tak silap saya. Kalau kita Imam Maliki tu dia panggil Muwatta'. Kita hadis Imam Ahmad ni panggil Mustadrak Imam Ahmad bin Hanbal. Dan juga dia juga hebat dalam bidang fiqh, sebab dia mengasaskan mazhab Hambali, iaitu dia merupakan anak murid kanan kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Antara kisah yang menarik nak kata seorang ulama yang cukup hebat, cuba tengok jawapan dia. Ni nak cerita bab adab saja. Adab nak kata Imam Ahmad bin Hanbal, nak cerita kelebihan dia lah. Ketika mana zaman dia tu, dia seorang nak kata mufti, seorang orang yang mengeluarkan fatwa, mengeluarkan nak kata kenyataan berkaitan dengan agama, disanjung tinggi. Maka orang cerita tentang kehebatan dia, semayang sunat tak tinggal Quran, tiap-tiap hari baca, lepas tu dia banyak berzikir. Maka biasalah anak murid nak test tok guru. Bila anak murid nak test tok guru, maka dia pergi menjadi tetamu tok guru dia. Jadi dia pergi lah rumah Imam Ahmad bin Hanbal, nak tengok betul tak betul orang cerita tentang perangai Imam bin Hanbal ni yang hebat macam tu. Jadi dia pergi lah rumah Imam Ahmad 3 hari. Maka Imam Ahmad pun layan dia sebagai tetamu. Maka orang tu tengok, kata Quran duk baca, tiap-tiap hari tak pernah tinggal. Lepas tu nak kata zikir kerap, mayang sunat ni kerap. Kira waktu siang tu kira banyak beribadat. Tapi bila mana aku main ni, dia sembang dengan aku ya. Nak kata dia sembang ya, melawak sembang, nak kata pergi makan, tak pergi mayang, hanya mayang waktu saja pergi semayang. Yang lain nak kata menjadi Quran ke, zikir ke, wirid ke, tak buat, sembang dengan aku kan. Malam pula orang nak cerita, dia ni mulai bangun dan sebagainya. Malam sembang, dia masuk bilik, aku masuk bilik. Dan aku tak nampak pun. Dulu tak ada bilik lah, dulu mungkin tirai biasa dan sebagainya. Aku tak nampak pun dia mulai. Maka anak murid pun kata, Tok Guru macam ni betul. Sembang kata Tok Guru, tengok aku tengok pun tak ada apa. Sebab tu orang kata nak tahu musafir orang tu, kawan kita tu baik tak baik, tengok musafir dengan kita. Kalau dia tu jaga waktu semayang, contoh kita pergi dengan dia tu, ni jom kita semayang sat sampai waktu ni, tu tanda orang tu, kawan tu baiklah.
Tapi kalau kawan kita tu waktu semayang pun dia lenggak ikut suka ya. Tu problem sikit. Sebab waktu dengan Allah Ta'ala pun dia boleh cincai. Bayangkan dengan kita nanti, satu hari nanti. Tu nak kata baik. Jadi nak kata anak murid tu tengok, tok guru tu lain macam. Tak buat apa yang orang kata. Maka hari terakhir dia pun tanya kepada tok guru dia. Wahai Imam bin Ahmad, orang di luar cerita tentang kehebatan kau sekian. Tapi bila mana aku berada dengan kau 3 hari ni, kau tak nampak pun kehebatan kau tu. Nak kata ibadat kau dan sebagainya. Jadi adakah ini fitnah kepada engkau? Maka dia jawab simple lah. Wahai anak muridku, kau nampak aku tak semayang, tak mayang sunat, tak baca Quran dan sebagainya, itu urusan aku dengan Allah Ta'ala. Urusan aku dengan Allah Ta'ala. Dan bila-bila masa pun aku boleh beribadat benda tu. Bila-bila masa pun aku boleh beribadat. Tapi kau datang sebagai tetamu. Maka ini tuntutan agama juga. Tanda orang beriman, man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyukrimu dhaifahu. Muliakan tetamu dia. Jadi kau mai 3 hari saja, bukan kau mai 3 tahun, 3 hari ya. Jadi aku layan kau sebagai tetamu, bagi makan, sembang ahang dan sebagainya. Takkanlah tetamu mai kita nak baca Quran. Ayah kalau tetamu mai, saat-saat aku nak baca Quran tak? Rasa-rasa tamu tu nak tunggu kan nak balik. Dia balik lah. Jadi adab. Yang cerita bab adab. Yang tu dia dengan Allah Ta'ala sendiri dia. Ini dia dengan manusia. Jadi nak kata apa, dia pun cerita. Nak kata apa, anak murid pun tercengang. Nak kata betul juga. Nak kata apa, dia sebagai tamu, maka dia layan tetamu. Nak kata Imam Ahmad bin Hanbal tahu yang mana perlu diutamakan. Nak layan tetamu ke? Aku nak semayang untuk diri aku. Baik. Lepas tu waktu malam pula aku tak nampak pun hanggang mulai. Maka dia jawab simple lah. Kau datang kepada aku 3 hari cerita tentang masalah umat. Datang kemukakan ni umat ni, kalau mai sekian-sekian hukum dia apa? Kalau mai sekian-sekian ni nak jawab apa? Maka waktu malam aku tak tidur, aku memikirkan jawapan soalan-soalan yang kau berikan, dan aku fikirkan tentang jawapan. Esok tu aku jawab ke? Nak kata aku lebih memikir tentang umat berbanding ibadat aku. Benda tu lebih penting daripada kita sendiri. Sebab itulah apa yang saya sampaikan. Sebab kita hidup bermasyarakat. Bila hidup kita bermasyarakat, kadang-kadang orang minta tolong. Orang masyarakat masjid minta tolong ke, surau minta tolong ke. Benda tu kita kena usahakan. Daripada kita dahulukan diri sendiri, melainkan memang kritikal sungguh. Contohnya bini nak bersalin. Gotong royong kat masjid kena buat. Jangan duk pulung kat pergi gotong royong pula. Nak kata benda tu dia kena tahu lah. Tapi kalau kita tidak ada apa-apa, setakat duduk rumah, cuti untuk rehat yang sebagai contoh, tiba-tiba ada masjid, nak kata apa, suruh minta tolong ke ataupun ada kendara dan sebagainya, maka kita kena dahulukan. Sebab apa? Itu hubungan kita dengan manusia perlu dijaga juga. Sebab kita hidup bukan duduk sorang-sorang, kita hidup bermasyarakat. Maka itu nak kata apa, antara sedikit tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Maka apa diriwayatkan daripada baginda SAW, daripada Rafi' bin Khadij berkata seseorang, Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah nafkah yang paling baik? Apakah nafkah pemberian yang paling baik? Maka beliau berkata, orang yang bekerja dengan tangannya dan setiap usaha yang jujur. Bermaksud dia yang bekerja dengan diri dia sendiri, dia yang bekerja dengan usaha dia sendiri. Bila dia buat kerja, dia buat dengan amanah, dengan jujur dan sebagainya, maka pendapatan dia dapat tu pendapatan yang elok, tanpa ada syubhah. Benda tu nak kata apa? Cukup-cukup mustahak. Walaupun dia makan gaji, walaupun dia kerja sendiri, yang penting dia kena ada. Yang pertama, orang yang bekerja dengan tangannya sendiri, bermaksud dia kena buat apa yang diberikan tugas kepada dia. Nak kata apa, dia tak boleh pelepah kepada orang. Dia bagi kerja, orang bos bagi kerja kat dia, dia pelepah ke orang. Orang bagi kerja, dia pelepah ke orang. Maka dia kena bekerja dengan sendiri, sebab itu tugasan dia. Dan setiap usaha yang jujur bermaksud adab lah, serta ada adab. Contoh jangan culah, kan, jangan culah. Lepas tu nak kata apa, kalau ada hak-hak kerajaan, hak-hak nak kata majikan, jangan duk rembat, jangan apa, duk ambil tambah-tambah. Melainkan kalau ketua jabatan tu membenarkan, yang tu yang mustahak. Sebab tu yang tu bahaya. Siapa-siapa yang kerja dengan majikan tu, yang cukup-cukup bahaya. Kadang-kadang pen pun selit kat sini tu, bukan sengaja bawa balik, terbawa balik. Kalau ikut memang dia tahu tu, tapi terbawa balik. Lepas tu bini basuh semua, tengok-tengok hilang pen tu betul. Padahal tu bukan pen yang kita beli. Tu
dikhususkan untuk kegunaan di pejabat, tapi kita terbawa balik. Contoh nak kata di pejabat, banyaklah pejabat nak kata kadang-kadang print untuk peribadi. Printer kat rumah tak ada printer, komputer pun tak ada kat rumah. Tiba-tiba nak exam ke, soalan periksa ke, swap pagi, banyak kita tengok pun banyak. Cara simple lah, bila kita dah pakai terpaksa kita ganti balik lah. Yang tu saja. Nak kata belilah, nak kata kertas A4, kalau contoh hak kerja pejabat lah, beli kertas A4 lah ni tu, nak kata apa, lepas balik lah boh kertas, beli hak sama, jangan beli hak yang pejabat dia bagi hak yang A hak terbaik sikit, kita pun beli hak macam tu jugalah. Nak kata kena labuk sikit lah. Sebab apa? Kok kita terpakai benda yang peribadi, sebab dia khususkan pen, printer, apa benda je pejabat tu untuk kegunaan hal-hal pejabat, melainkan saya kata ketua jabatan tu bagi. Tapi berapa ramai yang nak pergi minta, betul tak? Tuan, saya dah pakai dah macam mana ni. Kalau dia kata bagi, tak apalah, tapi tak upaya. Sebab tu nak kata hari ni kita bekerja pun banyak yang mana mengandungi syubhah. Sebab itulah adanya gaji, dan Pulau Pinang sebagai contoh negeri yang mana mewajibkan zakat pendapatan. Nak kata zakat pendapatan, nak kata apa? Kena banyak balik kat situ lah. Nak kata apa? Kita dapat gaji, allocate, nak kata bahagikan untuk zakat pendapatan, untuk mengelakkan benda-benda yang syubhah. Nak kata saya kata dari segi masa, dari segi kegunaan, nak kata apa? Setiap usaha jujur. Susahlah kita bila kerja majikan ni, susah kita nak berlaku jujur, tapi kita cuba buat. Nak kata mohonglah kalau hebat macam mana pun, melainkan orang yang betul-betul dia jaga berkaitan dengan benda-benda yang was-was ataupun syubhah. Dia panggil warak tu. Lawan bagi was-was ni warak. Apa nak kata warak ni, nak kata dia mampu mengelakkan benda-benda yang syubhah. Antara sebagai contoh nak kata apa? Yang disebut, yang diwawal Allahyarham Tuan Guru ni Abdul Aziz. Pen dia nak sign tu pun, kalau main bukan berkaitan dengan pejabat, dia tukar pen lain. Nak kata dakwah pen dia pun dia, nak kata dia teliti. Sebab pen tu diberikan untuk hal-hal kegunaan kerajaan negeri Kelantan, untuk sign dokumen-dokumen. Tapi kalau mahal biasa-biasa tu, dia bakal pen yang dia beli. Nak kata baru dia sign. Kita tak ada, betul tak? Nak kata apa, yang tu lah pen sign, yang tu lah pen apa. Nak kata ala kuliah, nak kata susah kita nak berlaku jujur, tapi kita try lah buat. Sebab kita banyak yang hari ni hak kerja majikan, dia lain kalau kerja sendiri. Sebab tu yang tu dia punya. Jadi dia nak guna macam mana pun, dia nak tinggal ke, dia nak pakai ke, dia nak ambil lebih dan sebagainya, itu hak dia. Tapi bila mana hari ni kebanyakan orang, dia kadang-kadang kerja dengan majikan, sama ada kerajaan ke, swasta ke, atau yang penting dia ada ketua. Kata tukang rumah pun, kontraktor pun, walaupun dia tukang buat rumah, tapi dia ada ketua. Dia bukan boleh culah ikut suka ya. Walaupun aku bukan kerja kerajaan pun, aku bukan kerja dengan ni pun, tapi hang ada bos. Bila ada bos tu, nak kata hang dah bekerja dengan orang. Bila bekerja dengan orang, bermaksud dia kena ada setiap usaha yang jujur, bermaksud adab-adab pekerjaan tu dia akan teliti. Sebab dia akan mengganggu-gugat pendapatan kita. Pendapatan kita bila mana kurang memuaskan, mengganggu banyak syubhah, maka dia tirih banyak, faham? Dia tirih banyak. Tirih banyak tu bermaksud dia dapat gaji, tapi mungkin banyak benda-benda yang dia dia culah banyak, maka Tuhan tirihkan gaji dia. Nak kata kena tu bayar, sini bayar, ni bayar, ni bayar. Tengok-tengok sampai tengah bulan renyeh. Apa sebab? Nak kata apa? Tuhan buka pintu habis duit tu. Kita memang kita rasa aku dah bayar sekian dah. Tapi ada lah lagi. Nak kata habis duit. Sagi bini minta nak beli barang-barang biasa ke. Kalau barang sebagai keperluan tu tidak ada masalah, nak kata bagi nafkah kat isteri, anak pergi sekolah. Yang tu tidak ada masalah. Ni cerita dia benda-benda yang kita tak sangka. Kita duk bajet 13 kali baru jadi. Contoh sepi kereta. Tengok-tengok semua sepi, benda tu patah, drive shaft rosak ke bagi contoh, ataupun set mirror orang bertuh ke, kenapa habis duit. Dia kata itu pendapatan kita. Sebab apa? Pendapatan kita, nak kata elok tak elok, berdasarkan pekerjaan kita. Nak kata apa? Komitmen kita lah. Sebab tu dah Nabi ajar, Nabi sebut orang yang bekerja dengan tangannya, bermaksud dengan usaha dia sendiri, dengan tenaga dia sendiri, tanpa dia mempertikaikan orang dan sebagainya, dan setiap usaha yang jujur, maka itulah nafkah yang baik. Sebab dia nak balik kepada anak bini dia. Dalam hadis sebut pembentukan anak beranak. Nak kata isteri nak jadi elok, anak nak jadi baik, hasil daripada gaji ketua keluarga tu. Nak kata kalau puak tu kira contoh banyak mengintikan rumah ekor, bagi makan dan sebagainya, memanglah
anak yang makanan apa, bini ambil duit tu tanpa tahu, tak haram. Tapi salah lah, sebab tak apa kemas, tak apa elok. Takut anak tu dikerah kepala, bini kerah kepala, sebab pendapatan tu kurang memuaskan. Jadi benda tu kena perhatilah hari ni, pesan kepada anak-anak kita supaya hang kerja tu kerja bagi elok. Hang kerja sebab ayah dah lepas tanggungjawab dah, nak sebab apa? Hang dah kerja dah. Jadi nak kata ayah sebagai pak nasihat saja. Ayah tak sarah hang dah. Hang pun dah ada kerja sendiri, hang pun ada keluarga sendiri. Cuma ayah sebagai ayah kepada anak saja. Pesan, jaga, kalau hampir kerja tu jaga sama-sama, nak kata apa, jangan, pesan saja, mereka nak buat tak buat tu, itu urusan mereka. Sebagai pak, pesan saja. Sebagai pak atau sebagai mak, pesan saja. Dan benda tu nak kata apa, kena buat, jangan kita lepas tangan. Hari ni kadang-kadang kita lah, pak ke mak ke, hang dah kahwin, hang dah kerja, pandai-pandai hang lah, benda tu kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Sebab dia masih terikat, kita pak, dia anak. Kalau dia buat salah, kita pun kena. Takut-takut kita didik dia tak apa kena. Sebab tu dia boleh nak kata apa, tak amanah, tak jujur dan sebagainya. Jadi ingatlah, pendapatan mempengaruhi pembentukan sebuah keluarga tersebut. Kalau dia menggunakan tangan dia dengan usaha jujur, mudah-mudahan rezeki dia bertambah. Baik, yang kedua, muslimin yang dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu rajula samaha idza ba'a wa idza ishtara wa idza qtada, rawahu al-Bukhari atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir bin Abdullah. Siapakah Jabir? Jabir merupakan ranking yang ke-6 daripada 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia nombor 6 daripada 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu nak kata, kalau waktu-waktu nak kata lapang tu cakap kuatlah kat rumah kita ada buku-buku sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, bacalah. Bukan nak suruh tahu semua sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, tapi biarlah sekurang-kurangnya kita pernah membaca kekasih-kekasih baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka yang hidup sezaman dengan baginda. Kita baca kisah mereka tu merupakan tanda kita cinta kepada Rasulullah. Sebab baginda pun sayang kepada mereka, Allah Ta'ala sayang kepada mereka, maka tak salah kita seronok ataupun kita tahu tentang sirah-sirah hidup sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Nak kata banyaklah, nak kata apa? Kalau tak salah saya, Ustaz Bawa ada buat kitab, dia terjemah kitab berapa puluh 60 sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, dia buat bentuk point saja. Nak kata ada buku surat 100 lebih kalau tak silap saya kot. Dia terjemah balik daripada Arab ke bahasa Melayu. Nak kata apa, mengandungi 60 sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Tajuk dia faedah menyingkap sahabat Rasulullah kalau tak silap saya lah. Nak kata apa, dia dah buat terjemah tu, nak kata apa, dia buat untuk point. Sekurang-kurangnya kita tahu apa nama sebenarnya, apa sumbangan kepada Islam, apa hidup dia bila, bagaimana gelaran dia. Ringkas saja. Seorang sahabat tu dalam 2 muka surat ya. Nak kata ringkas. Daripada kadang kita duk baca mungkin teruk, nak kata sirah dia ni sekian, dia kahwin ke sana. Nak kata baca point, sekurang kita tahu siapakah yang mana mencintai baginda, iaitu sahabat baginda. Maka kita baca orang yang cinta kepada baginda, maka kita pun mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka Jabir bin Abdullah merupakan sahabat baginda dan kelebihan dia ranking yang ke-6 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, sebelum kita masuk hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Betul? Imam Bukhari, nama penuh dia Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Mughirah bin Bardizbah. Itu nama penuh Imam Bukhari. Bukhari ini nama tempat. Di mana? Di Uzbekistan hari ini. Uzbek. Imam Bukhari bukan orang Arab. Dia orang, nak kata ajnabi, orang asing. Tapi dia mengaji bahasa Arab. Dan dialah
Nak kata apa, imam dan bin hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada baginda SAW, hampir 500,000 hadis. Bukan 50, 500,000. Yang dimuatkan dalam kitab dia Sahih Bukhari tu, asal-asal tuan-tuan berapa? Dia hafal atas pada 500,000 hadis. Dia hafal dalam kepala dia. Yang dia tulis kat buku tu rasa-rasa berapa? 80,000. Satu nisbah 100. Dia buat nama kitab dia tu, Sahih Bukhari tu 7,000 lebih, 7,275 hadis yang dimuatkan dalam kitab Sahih Bukhari. Hak lain semua dalam kepala dia. Sebab dulu mana ada canggih nak tulis dia, pensel, komputer semua tak ada. Nak tulis tangan pun, kertas pun dulu bukan ada macam lah ni. Ini susah. Jadi semua nak kata Allah Ta'ala berikan kelebihan orang dulu ni, semua dalam kepala. Orang lah semua dalam pendrive, ada handphone. Sebab tu benda ni kalau tertinggal yo, sanggup patah balik yo. Ustaz pernah buat kita pernah cerita dia. Dan kadang-kadang pergi tengah jalan tu, gagal. Dalam kereta tak ada, dalam poket tak ada, mana. Tengoklah. Sanggup pergi paskat terlambat tu sebab apa? Ambil ni dulu. Sebab rasa macam bukan kata penting, kadang apa? Orang call, kadang orang nak minta orang. Jadi apa? Anak tambah anak muda pula. Ayah 8 jam tak pegang handset pun tak apa, betul tak? Cuma anak muda 8 minit tak pegang handset pun dia nyeruh kelapa. Nak kata tambah-tambah macam-macam hari ni, macam-macam lah. Tambah-tambah ni kes berapa hari ni? Kau lupa dah. Semalam 800 lebih, 865, hari ni berapa? 7 lebih. Tu tadi nak kata keluar notis di BSN Sungai Dua, kat KFC tu. Nak kata ada seorang, tutup tu nak kata dah lah bank-bank tak ada kat situ. Maybank apa? Maybank kan tutup pula di Desa Murni tu. Bank situ pula tutup, belakang kali penuh pula kat Petron tu. Dah lah orang malas pergi kat Petron Kembang 2 tu sebab jam sangat. Kita nak kata belakang ni menghadap Semang Jaya lah. Nak kata bank lah, baik. Jadi itu Imam Bukhari Abu Abdullah bin Muhammad bin Mughirah bin Bardizbah. Itu nama penuh Imam Bukhari, yang mana dia lahir tahun 194 Hijrah dan meninggal pada 254 Hijrah. Dia hidup 60 tahun saja. Sebab itulah orang-orang alim ni Tuhan ambil nyawa dia singkat. Ustaz, lepas tu kami tak jadi alim boleh hidup lama sikit. Ikutlah apa. Tak kata orang alim semua orang tu ambil. Contoh baru-baru ni 2 minggu lepas Tuan Guru Haji Rifai, umur 59. Allah Ta'ala ambil umur dia. Umur muda-muda ya. Betul Ustaz, saya tu kita buat jahat Tuhan ambil lambat sikit. Takut-takut ambil lambat kita tak sempat nak bertaubat. Kan, tak sempat nak bertaubat. Sebab itulah ada yang kaya dia jauh dengan Allah Ta'ala. Ada yang dekat pun jauh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada yang orang kaya dekat dengan Allah Ta'ala, dan ada orang susah pun dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu atas diri kita balik. Baik, apa yang diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, Allah Ta'ala menyayangi seseorang yang memudahkan ketika membeli. Sebab apa diisyaratkan membeli? Ni zaman dulu. Zaman dulu banyak dengan jual beli, betul tak? Sampai Nabi sebut pekerjaan perniagaan, nak kata rezeki 9/10 melalui perniagaan. Sebab zaman dulu dia banyak nak kata proses jual beli. Kita nak beli tu, kita kena pergi kat dia, kita tukar barang, itu jual beli juga. Maka Allah Ta'ala kita boleh ubah berkaitan dengan hari ini. Allah Ta'ala menyayangi seseorang yang memudahkan ketika mana berurusan, memberi berurusan. Siapa yang mudahkan urusan orang, maka Allah Ta'ala akan memudahkan urusan dia balik. Kan apa? Dalam hari yang panjang tu, man satarallah, siapa-siapa yang menyembunyikan keaiban seseorang, maka Allah Ta'ala sembunyikan keaiban dia pada hari kiamat. Man kurbatan fid dunya, barang siapa yang memudahkan orang, maka Allah Ta'ala memudahkan urusan di akhirat. Dan Allah Ta'ala sebut satu hadis, Allah Ta'ala akan, wallahi demi Allah Ta'ala akan menolong hamba tersebut selagi mana hamba tersebut menolong saudara yang lain. Saya lupa hadis mata Arab, wallahi innallah, sesungguhnya innallah
al-aunu al-abdu, Allah Ta'ala akan menolong hamba tersebut, makana al-abdu aunu akhihi, selagi mana hamba tersebut tolong saudara dia. Selagi banyak kita tolong kawan kita, mudahkan orang, insya-Allah Tuhan akan mudahkan urusan kita. Yang tu nak kata siapa yang buat, dia rasa. Kalau dia tolong orang banyak-banyak, cuba tengok balik rumah, dia rasa tenang. Mungkin bini tak marah. Sebab di kampung saya tu ada seorang, dia panggil pakcik, panggil dia pakcik Mat Kumok. Dulu rumah dia di Kumok Mata Jangguih itu. Dia orang tablik. Dia kerja dengan, Tuhan bagi kita ingat orang apa, biasa-biasa. Dia kerja nak kata macam mana? Kerja dengan, kalau saya perasan di Sungai Pinang, di balik pulau tu ada satu mak tafiz yang dipegang oleh, saya boleh kata jutawan dia. Dia hafal Quran 30 juzuk. Dia bukan cazan, dia ustaz, tapi dia tak mengajar. Dia tak suka mengajar. Panggil banyak kali lah. So, dia tak mahu menaikkan dengan Pakcik Mak Kubok tu kan. Tapi dia memang dia tak belajar. Dia tak mengajar. Dia je tumpukan kat pusat mak tafiz dia saja di Sungai Pinang. Dan dia dihantar kontraktor apa? Hak tangkap tender nak kata apa? Nak kata iklan di apa? Highway Utara Selatan tu. Nak kata kaya lah. Nak kata jaya. Kahwin 4. Dua Rusia, satu Pedia, satu orang Melayu, Pulau Pinang. Kedua orang Malaysia, dua orang Rusia. Tapi dia ni low profile. Sebab saya pernah masa mengajak di Sungai Rusa tu, tengok dia makan, kita duk makan dengan, dah lepas kuliah kita duk makan dengan apa, dengan orang Surau tu, dia main. Kita perasan, kita kenal bini Rusia pakai purda semua lah. Nak kata apa? Hebat lah nak kata. Dia kaya tapi dia tak tunjuk orang. Jadi Pakcik Mat Kubok tu nak kata, kerja dia tiap hari berulang pergi Sungai Pinang dan sebagainya. Balik rumah nak kata maghrib duk ada, Aisyah duk ada. Balik tak tahu masa bila. Malam biasalah lepak dengan kawan-kawan, lagi pun dia balik. Nak kata apa? Orang kata, Mat, hang ni kira apa? Duk main masjid, bini hang tak marah. Dia kata marah tu marah lah, tapi dia tahu kerja aku. Dia kata, nak kata bini nak kata mungkin kerja dia banyak tolong orang, Allah Ta'ala mudahkan melalui Tuhan bagi kelapangan kepada bini dia. Nak kata bini kita, dia buat kerja dengan Tuhan. Jadi dia buat kerja Tuhan, aku pun dapat pahala. Kita hari ni cerita dia, nak kata kadang-kadang balik, sebab kita tak banyak tolong kawan, sebab dia banyak tolong orang. Bila kita tak banyak tolong orang tu kadang-kadang Tuhan keruk sikit. Nak kata apa, kita balik rumah lagi main serabut dengan tu, main serabut dengan ni, pergi cepat kerja dan sebagainya. Sebab tu Allah Ta'ala sayang kepada orang yang memudahkan ketika membeli, bermaksud berurusan dengan orang. Sebab tu nak kata dia ada kadang contoh, orang meminta zakat kan, meminta derma kan, contoh di pejabat lah. Kalau nampak memang terang-terang dia meminta betul-betul, kita tak ada duit, saya orang tak ada duit nak makan lah, jangan suruh dia isi borang pula. Betul? Dia nak minta duit lah tu, hang isi borang dulu. Mungkin dia terdesak waktu nak beli pamper anak ke dan sebagainya, dia minta kat tempat tu, isi borang dulu lah. Nak kata sebab dia prosedur. Tapi mungkin dia waktu tu dia apa? Dia berkehendak. Mungkin kita sebagai pegawai kat situ ke, ulung pi lah nak kata apa? RM5, RM10 dan sebagainya, sekurang-kurangnya memudahkan orang. Hak dia nak isi borang tu nanti nombor 2 lah. Tapi kita dah kadang-kadang dia main suruh isi borang dulu. Tapi kalau dia main keadaan dia nak tanya, nak buat macam mana prosedur nak apply tu, tak apa isi borang. Ni cerita dia main minta kat kita tu. Ni ada tak sekian-sekian, wang sekian-sekian. Itu kalau ikut kita bagilah. Dia nak tipu tak tipu tu, kita anggaplah as-sailu 'alal bab hadiyatan minallah. Orang yang minta depan kita tu hadiah daripada Allah Taala. Dan ketika menjual dan ketika membutuhkan, maksud memerlukan. Jadi mudahkan orang. Bila mana kita mudahkan orang, Allah Taala akan mudahkan rezeki kita. Tuhan akan tambah rezeki kita min haitsu la yahtasib, daripada yang tak disangka-sangka, ataupun wahiya gharimah wa atat minad dunya wahiya gharimah. Dunia ni akan datang bergolek kepada kita. Bonus. Sebab itu kita banyak tolong kawan, Tuhan bagi rezeki tu main berbagai cabang. Cuma kita tak perasan. Jadi mudah-mudahan bila kita bantu orang, pendapatan kita tu lebih diberkati, lebih bercambah. Sebab tu nak kata apa? Orang sebagai contoh frontliner, orang yang berada di kerja dengan contoh menjaga keamanan dan sebagainya, polis ke, askar ke, rela ke, satu pekerjaan yang cukup mulia. Jangan ingat ustaz pekerjaan mulia. Jangan kita mindset macam tu. Nak kata apa? Semua pekerjaan mulia sekiranya jaga semayang, beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagi kebajikan kepada orang, bagi bantu orang, itu semua pekerjaan mulia.
Islam tak nak kata hang nak kata apa? Hang orang ustaz hang dapat dah nak kata semua sama. Yang beza dia ketakwaan saja. Tinggi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang terakhir an Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tul al-ajira ajrahu qabla an yajifa urquhu rawahu Ibnu Majah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Abdullah bin Umar, nama gelaran dia atau nama famous dia Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar. Anak Sayyidina Umar, dan ia mati dibunuh. Pak dia pun mati dibunuh, dia pun mati dibunuh. Dia ranking yang kedua, sahabat yang paling banyak riwayat hadis. Daripada 7 orang, dia nombor 2. Nombor 1 tak dilawan dah, Sayyidina Abu Hurairah. Nombor 2 Abdullah bin Umar. Dia orang muda. Sebab itulah zaman Nabi ada 5 Abdullah yang diistimewakan oleh baginda. Nabi cukup suka dengan 5 orang. Bukan kata lain tak suka, lain suka. Cuma 5 ni tuan Nabi angkat sikit lah. Adalah nak kata jawatan. 5 yang pertama Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Yang kedua anak menakan dia iaitu Abdullah bin Zubair. Yang ketiga sepupu dia Abdullah bin Abbas. Yang kelima sahabat dia Abdullah bin Mas'ud. Dan yang kelima sahabat dia juga Abdullah bin Rawahah, iaitu yang pegang bendera waktu perang apa yang apa? Siapa pernah dengar Ja'far At-Tayyar tu yang kena potong tangan tu, lepas Ja'far wafat tu dia yang pegang. Lagi dia pun meninggal dunia. Nak kata dia ada kelebihan lah. Perang apa saya lupa. Nak kata 5 itu Abdullah yang diistimewakan zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka dia anak Sayyidina Umar. Sebab tu nanti tuan-tuan kalau baca banyak kitab hadis, dalam kitab ni pun ada akan jumpa Abdullah bin Amr. Yang tu lain pula. Bukan anak Sayyidina Umar. Sebab Sayyidina Umar perkataan dia Ain Mim Ra. Waw di belakang tu Nabi suruh tambah. Sebab bila mana Sayyidina Umar masuk Islam, Umar yang lain kena tambah waw di belakang. Contoh, pernah dengar orang yang buka kota Mesir iaitu Amr bin As. Nak kata Amr bin As, nama dia Umar bin As, tapi Nabi suruh tambah waw di belakang. Nak beza Sayyidina Umar dengan Umar yang lain. Atau Umar ni bukan calang-calang. Betul, kalau dalam kitab Hayatus Sahabah, nak kata kitab tentang sahabat-sahabat baginda, contoh yang saya kata 60 sahabat tu pun ada. Tentang Sayyidina Umar, nama dia saja pun nak kata hebat. Bukan peribadi, nama dia Ain Mim Ra pun dah hebat dah. Siapa tak dipakai? Dan Nabi pernah berdoa kepada Sayyidina Umar, Allahumma a'izal Islam bi ahadin Umarain. Ya Allah, kau hebatkanlah Islam dengan kemasukan salah seorang 2 Umar. Umar yang pertama Nabi maksudkan Umar bin Hisham. Umar yang kedua adalah Umar Al-Khattab. Siapakah Umar bin Hisham? Abu Jahal. Kalau Abu Jahal masuk Islam, Islam tetap hebat. Cuma Tuhan tak bagilah kepada Abu Jahal masuk Islam. Tuhan ganti dengan Umar Al-Khattab masuk Islam. Cuba tengok Islam sampai hari ni ada. Apa sebab? Mungkin nak kata apa? Kesan-kesan pengorbanan ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa disebut daripada anak Sayyidina Umar, berilah upah para pekerja sebelum keringatnya kering. Nak kata kalau dia kerja sendiri. Dan kalau dia kerja dengan majikan, jangan lupa minta awal pula. Bos bila dapat gaji ni? Padahal kita dah berjanji lah, nak kata apa? Tarikh sekian-sekian baru dah dapat gaji. Jadi dia kena terima. Sebab apa? Dia ada perjanjian benda tu. Tambah nak kata bulan ni dah, minggu depan baru dapat. Siapa ajar government, minggu depan baru dapat pula gaji. Ni dah pakat sengkak dah. Nak kata ramai sengkak. Tak ada, banyaklah ayah-ayah pun ada kawan-kawan macam tu. Nak kata semua dah. Kadang-kadang dia main buat tekuk pendek tu. Dia buat tekuk pendek faham nak kata apa? Dia ceritalah. Sekejap nak beli susu anak dia. Kalau jenis bayar balik kita tak ada masalah. Main minta dia bayar balik kita tak ada masalah. Tapi kadang-kadang dia main minta tu, bila nak bayar tu, dia lihat. Minta tak apa, bila nak bayar tu dia apa? Dia lihat. Bukan kita nak berkira dah, bukan kita berkira, tapi nak kata apa? Perangai tu. Perangai ada banyak. Nak kata saya pun pernah kenal juga. Belum masuk kerja tu, kita pun tak tahu dengan perangai orang tu. Dia minta. Dia kata bina wasi lemak apa-apa. Kita masuk, dia pun tahu, dia mak tayang gaji tu. Tayang gaji kita pula orang baru. Dia pau sikit tu. Sampailah. Nak kata sampailah. Kita tak sampailah. Cuma kita tak kata apa, kita halal lah. Sembang macam biasa lah. Sembang macam biasa. Kita tak tergelak lah.
Lepas tu kena dah 3 kali tu, depa cerita kat kita, kita pun ngelak pula lah. Nak kata tak ada sekian, bayar sekian. Sebab dia jenis tu. Tak kena kat kita, ceri orang lain pula. Tu yang saya tak cerita. Tu baru 100,000 pun ada. Dia main-main kat kita tu. Lepas tu saya ingat anak pertama saya 2014. Dia main-main kat kita. Dia kata, saya nampak muka ustaz ya. Pasal apa dia kata? Saya tak nampak muka orang lain lah. Dan hati kata, memanglah ada depan aku, nampak muka aku seorang lah. Dia kata apa? Dia kata, saya nak buat bisnes ni, nak buat bisnes sekian-sekian. Lepas tu kita tengok bisnes dia laku lah. Bisnes dia laku. Tapi dia buka bulan puasa Bulan lain dia tak buka. Tu yang kita pun pelik. Jadi tengok laku dia pun, kita pun tak apalah. Dia kata tak apa, kita join venture semua. Nanti untung kita share sama. Lepas tu kita pun ingat rezeki anak lah. Lepas tu bini pun nak pun salin. 7 bulan tu. Jadi kita pun bagi. Sampai lah. Sampai lah dah betul dah. 6 tahun dah. 2014. Betul 2014, 6 tahun dah. Bukan sikit ribu tu. Kita tengok kat Semenjaya dia buka sat tak apa sebulan dia tutup. Dah sampai tutup terus Padahal orang kampung sendiri Orang kampung sendiri nak minta apa, nak kata apa? Orang kampung sendiri. Kita berdoa lah. Baik. Jadi nak kata, berilah upah para pekerja sebelum keringat yang kering, bermaksud kalau tidak ada perjanjian ataupun ada perjanjian, hamba kerja habis aku bagi upah. Jangan tak bagi pula. Ni nak kata, ni di antara satu benda yang Nabi suruh mudahkan orang. Hamba kerja settle, bagi. Kalau kerja jenis dengan majikan, dia terpaksa tunggu nak kata apa, tarikh yang ditetapkan oleh majikan. Sekian-sekian baru kan banyak gaji. Sekian-sekian baru kan. Jadi kena terimalah. Jadi kat sini ada dua pilihan. Sama ada kalau orang tu kalau jenis kerja sendiri, dia suruh contoh, hampir racun rumah kuat. Racun. Bila dia habis, nak kata hang kena bagi, jangan tunggu dia minta pula. Dia tak minta kat aku pun. Kalau tak minta, hang dah minta tolong dia. Dia dah keringat dia dan sebagainya. Jadi hang kena bagi balik lah. Hang kena bagi upah sebelum keringat yang kering, bermaksud mungkin dia terima suruhan hang tu, mungkin dia perlukan duit waktu tu. Bila dia perlukan duit, mungkin dia fikir, sekali balik aku nak bagi makan kat bini aku, nak bagi susu kat pampers kat anak aku. Kalau dia tak bagi waktu tu, sekali bini tanya, nak kata apa? Tak beli pampers ke, tak beli makan ke? Nak kata jenuh dia jawab pula. Jadi orang yang suruh buat satu pekerjaan tersebut, dia kena tengok. Nak kata kena bagi upah sebelum keringat, bermaksud sebelum dia minta lah. Sebelum dia minta ataupun kita tengok, sebelum dia balik, kita bagi siap-siap. Sebab apa? Saya kata kalau tidak ada perjanjian dengan kerja majikan dan sebagainya, kalau contoh kerja sendiri, sama juga kalau kita lah ni orang buat lah. Hang nak banyak dulu betul, barulah barang sampai betul. Nak kata back in dulu, baru barang sampai. Sebab itu nak menyelamatkan, takut-takut dia bagi dah, duit tak sampai. Dia orang tipu lah ni macam-macam. Jadi ala kulihan, siapa-siapa yang jadi toke, siapa-siapa yang ada jadi bos kat sini, berilah upah para pekerja sebelum keringat yang kering, bermaksud sebelum dia pulang lah. Kalau jenis makan gaji hari tu. Sebab mungkin dia balik tu, dia nak belilah kat keluarga dia apa yang patut. Jadi kita mudahkan orang, maka Allah Ta'ala mudahkan diri kita. Jadi dalam Islam dituntut untuk kita bekerja, bukan duduk saya saja. Melainkan kalau dia keuzuran. Uzur ni lumpuh ke, OKU ke. Lah ni OKU pun kerja, betul tak? Kerja. Lepas tu nak Piramli pun buat cerita lama dah, betul. Hak lelaki tak kerja, betul tak? Lah kali bini merajuk, nak kata bini nak pergi kapok kayu pokok tu, dia pun godek-godek tu mujak dah rezeki dia. Jumpa dengan, nak kata Piramli cerita apa tu, Alibaba Bujang Lapuk tu, betul tak? Mujak dia jumpa, nak kata gua yang ada harta karun tu. Kita kalau macam tu, kelak-kelak kerja pun susah dapat, apa pun tak dapat, teruk Sebab tu nak kata muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup biarlah kita memudahkan orang, hidup biarlah kita membantu orang. Itu matlamat manusia Allah Taala ciptakan. Bukan hidup untuk pentingkan diri sendiri, bukan hidup untuk menyusahkan orang. Bila kita hidup sentiasa menyusahkan orang dengan tak bekerja, dengan suka meminta-minta, dengan suka mengemis dan sebagainya, takut-takut lama-lama orang pun meluat dengan kita. Biarlah kita, saya kata yadun ulia, tangan yang berada di atas, khairu minal yadus sufla, lebih baik tangan yang meminta-minta. Jadi Islam suruh kita sentiasa mencari rezeki, sikit banyak tu nombor 2. Yang penting kerja tu kena ada. Yang penting kerja. Sikit banyak pendapatan tu isu nombor 2. Ada yang sikit dia berkat, ada yang banyak kadang-kadang tak berkat. Ada yang banyak sikit penuh dengan keberkatan, dia rasa cukup. Tapi ada yang banyak kadang-kadang penuh dengan
nak kata tidak ada keberkatan. Sikit banyak bukanlah nak kata satu benda isu. Yang penting sentiasa dia berusaha. Sebab saya pernah kata Allah Ta'ala nak tengok usaha kita. Tuhan bukan nak tengok hasil kita. Tuhan nak tengok usaha kita. Sebab tu kita bincang dalam bab yang sebelum ni kaitan dengan taubat. Allah Ta'ala bukan nak tengok kita ni Tuhan terima atau tidak taubat kita. Itu manusia. Manusia nak tengok, hang ni nak berubah cakap ya, tapi tak berubah pun. Tuhan tak menilai itu. Tuhan tengok sejauh mana usaha hang untuk merubah ke arah kebaikan. Kalau nampak lagi baik, lagi tua lagi baik, lagi berusaha lagi baik, itu tanda mudah-mudahan taubat kita diterima dengan Allah Ta'ala pelihara kita daripada maksiat. Yang penting usaha tu penting. Sama juga cari rezeki. Carilah benda yang halal. Hatta kalau kutip, nak kata, bukan saya nak kata apa, kutip kotak di tong sampah ke, botol ke, besi buruk ke, selagi mana benda tu halal, benda tu tidak ganggu orang, tak kacau orang, maka jual. Duit tu walaupun nampak ambil daripada tempat yang kotak, nak kata benda yang tak terpakai, nak kata besi buruk ke apa ke, tapi jual, pendapatan tetap halal. Sebab apa? Yang penting dia tak kacau orang, yang penting dia tak jual benda-benda yang haram. Benda-benda yang haram. Yang ketiga, dia usaha, hasil usaha dia. Bukan tak ada, ada ya. Kadang-kadang kita tengok dia kumpul-kumpul, dia kutip, dia pakai helmet, tiba-tiba kutip, nak kata kotak ke besi ke. Kan ada orang lah hari ni dia buang kan. Itu mungkin rezeki dia. Nak kata rezeki dia kutip-kutip nyumpak lah, nak kata kalau kena besi sehari dapat 50 gram. 50 bukan gram, 50 kilogram. Gram buat apa? Nak kata 50 kilogram. Kali kalau besi dah ni berapa? Kalau 8 kupang dah dapat RM40. Sehari RM40. Kalau tiap hari dia maintain, boleh lah nak kata habuan, nak kata apa, habuan hidup dia. Hak macam tu. Yang penting dia mencari rezeki daripada pendapatan yang halal, kerja yang halal, dan apa yang diperolehi tersebut benda yang baik. Maka tambahlah bagaimana nak dapat cari rezeki yang baik. Jaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga waktu semayang. Kalau ada kerja kosong, kalau ada waktu kosong tu, baca Quran ataupun tidak, berzikir, nak kata jaga hubungan dengan kawan-kawan, jaga hubungan dengan majikan, jaga hubungan kita dengan orang bawah sama. Kita sebagai bos, jaga hubungan kita dengan orang bawah sama. Cleaner ke, kerani ke, tukang kebun ke. Itu di antara Allah buka rezeki kita. Jangan kita duk com muka sombong dengan alasan hang bagai bawah ya, hang orang bawah ya, aku ni pegawai sebagai contoh. Jangan kita rasa macam tu. Sebab rezeki ni Allah Ta'ala boleh simpan, dan Allah Ta'ala boleh limpahkan. Allah Ta'ala kehendaki benda-benda tu. Maka cara kita nak tarik rezeki, di antaranya nak kata jaga orang keliling kita. Jaga bermaksud jaga adab, jaga hubungan, jaga tata tusila dan sebagainya. Jangan kita putuskan silaturahim, takut-takut rezeki kita pun Allah Ta'ala kekang. Jadi muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita berhenti muka surat 109. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan masuk bab yang seterusnya, iaitu bersih dari benda yang haram. Bab yang ke-22, satu bab yang cukup-cukup penting. Sebab hari ni manusia dia tak kira dah. Yang penting aku dapat dulu, halal ataupun haram, isu nombor 2. Yang penting dapat dulu. Yang tu orang hari ni. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan masuk bab yang ke-22, bersih dari benda yang haram. Dan yang terakhir, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, suka saya ingatkan beberapa perkara. Yang pertama, hiasilah bulan Rabiul Awal dengan cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tahun ni tidak ada perarakan baginda Maulid Rasul, jadi banyakkan selawat. InsyaAllah nak kata di ujung sakit kuliah tu kita akan selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Selawat tafrijiyah lah. Kita akan intonasi. Saya pun lupa. Kok-kok lah siapa yang rajin. Siapa yang rajin ada printer kat rumah ke, nak kata apa, type dalam Google tu selawat tafrijiyah, nak kata print tak kat belakang tu. Siapa main semayang tu nak kata ambil. Dan insya-Allah pada pertemuan kan kita akan baca. Kita sebelum kita mulakan kuliah, kita tabaruk ataupun tabaruk, nak kata tawassul dengan selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam yang kita akan baca 3 kali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita nak kata apa, keberkatan dengan sebab kita bertawassul dengan baginda. Tambah-tambah ni bulan dia. Siapa yang bisa boleh tengok nak kata dalam internet tu selawat tafrijah kita akan baca. Dan yang kedua, suka saya kongsikan tentang baru ni di Pulau Pinang, di UiTM Pulau Pinang ada seminar kefatwaan yang disampaikan oleh lecturer-lecturer lah, dihadiri oleh Saudara Samah Pulau Pinang sendiri, iaitu
Datuk Seri Dr. Wan Salim. Maka itu ada 3 isu. Isu yang pertama berkaitan dengan solat atas kursi. Yang kedua, menyampaikan sambutan perayaan atau menyebut sambutan perayaan orang bukan Islam. Boleh tak boleh? Yang ketiga berkaitan dengan hukum membasuh menggunakan mesin basuh automatik ataupun Dolby yang kita pakai hari ini. Maka benda tu dihuraikan cukup cantik. Yang pertama, panjang atas kursi tiada masalah. Sebab walaupun dalam kitab lama dia suruh duduk terus, jangan duduk atas kursi. Dia suruh duduk, kalau ni duduk terus. Jadi itu zaman dulu. Fiqh dia berubah ikut peredaran zaman. Jadi nak kata itu zaman dulu, mungkin kursi tak banyak lagi waktu tu. Yang kedua, mungkin kursi tak sesuai, mungkin ada selumbang ke, kayu tak elok, tak licin ke. Zaman lah kursi nak kata apa, selesa, betul tak? Selesa, boleh lipat, ada kecil, nak kata selesa lagi, nak kata apa, tidak ada masalah. Cuma tata cara je kena tahu. Antaranya kalau dia berjalan, boleh berjalan, takbiratul ihram dia berdiri. Jangan dia duduk atas kursi, rukuk sujud tak boleh, dia duduk terus semayang, nak kata apa, 3 rukun tu semua atas kursi. Yang tu yang menjadi kesalahan sekiranya dia boleh jalan. Jika kalau jalan, takbiratul ihram diri. Hak lain tak apalah, rukuk sujud mungkin dia tak boleh, duduklah atas kursi. Ringkasnya macam itulah. Yang kedua berkaitan dengan sambutan perayaan orang bukan Islam, maka hukum dia harus kita menyebut Merry Christmas ke, Deepavali ke, Thaipusam ke. Dan tu raya dia main kerja kawan kerja kita, dia Kristian. Selamat Hari Natal kepada dia. Kita senyum kat dia. Nak kata ucap dalam keadaan kita seronok dengan perayaan dia. Bukan, hukum dia harus saja. Sebab apa? Islam bukan untuk orang Islam. Islam bukan untuk orang Melayu saja. Islam untuk semua. Takut-takut main raya dia kita diam. Apa sebab? Saya takut aku jadi Kristian pula. Takut aku sokong agama dia. Tak. Nak kata sebab dia kita dah masyarakat majmuk. Dulu tak apalah, Melayu sana, Cina sini, nak kata India sini. Lah nak kata jiran kita kadang-kadang Cina. Tempat kerja kita kadang-kadang ada Kristian dan sebagainya. Cuma bab-bab ritual keibadat mereka yang tu yang dilarang. Setakat nak pergi rumah dia tu tidak ada masalah. Cuma ritual-ritual ibadat mereka yang tu yang diharamkan. Contoh kita pergi rumah dia, dia suruh kita pergi apa? Hak yang Cina tu. Ataupun suruh dia sembah Tok Kong lah. Tu yang tak boleh. Sekadar kita dia jemput kita pergi rumah dia sebab raya, pergilah. Cuma ayah nak makan tak nak makan minum tu, itu terpulanglah. Kalau tengok rasa macam dia buat maruku, tengok mangkuk kat mana dia pakai, ikutlah. Nak makan, tak makan tak ada masalah. Bagi tahu kat dia lah. Kok dia kata, dah. Periuk ni khas. Kami tak masak benda tu. Kami tak campur ni, nak kata apa? Ayat yang biasa. Itu terpulang kepada tuan-tuan. Nak makan, nak kata makan, silakan. Tak makan pun tak ada masalah. Dan yang ketiga berkaitan dengan hukum membasuh menggunakan mesin automatik. Maka pakaian tu suci lagi menyucikan. Kalau contoh baju mayang kita, jubah kita, kain pelikat kita, telekong bini kita, spender kita bubuh dalam tu, anak kencing apa? Seluar anak kencing, boh sekali, tekan pisidai, mana benda tu suci lagi menyucikan. Jadi boleh bawa ke semayang. Boleh, tidak ada masalah. Memang dulu memang tak, dulu nak kata kalau tengok dulu tak boleh. Sebab cara pembasuhan tu dibenarkan. Nak kata sebab apa? Mula dia basuh japok semua. Cuma dia kata tahap keyakinan pula. Orang lama-lama saya cerita kat muslimat dia tak puas hati. Depa suka hak lama betul tak? Asing. Itu hak depa. Saya cerita bab hukum. Bukan cerita bab adab. Kalau bab adab yang tu yang afdal. Asing semua dulu basuh ke semayang dulu, lah kali barulah yang kencing. Yang tu yang afdal. Tapi kalau ikut hukum tidak ada masalah. Cuma tahap keyakinan kita baliklah. Kalau kita rasa tak yakin, gunakan yang asal. Cuma dalam perbahasan tu dia kata sebab apa? Kita buh semua. Ayat pertama kita buh sabun. Ya, ayat tu dicampur dengan najis, dia panggil ayat mutanajis. Dia habis itu dia buat keluar ayat, dia buat ayat baru tak. Ni cerita mesin automatik. Dia buat ayat baru, dia putar balik, dia putar, dia buang. Lepas tu baru dia buah ayat yang terakhir. Ataupun ada 3 kali atau 4 kali, nak kata apa? Yang 4 tu ayat mutlak. Maka keluar dia speed, selesai masalah. Selesai. Semua tahap keyakinan. Dia kata tahap keyakinan. Kalau tuan-tuan yakin, gunakan yang lama. Kalau tak yakin, nak kata benda tu tidak ada masalah. Sebab kuantiti air melebihi 2 kolah. 2 kolah tu bukan 2 kolah hak sebelah ni. Ayah kena ingat, 2 kolah tu bukan 2 kolah tu. Memang kita punya 2 kolah yang tu dah. Dia ada 2 kolah bahasa Arab, 2 kolah qaf lam ta. Jadi kita bagi 2 kolah. 2 kolah tu 600 mm. Besar mana? Nak kata ni, sini 1 2 3 4. Dalam tu macam ni, tengah ni.
Kadang-kadang kalau kita buat rumah taman tu dia bagi yang macam apa? Bukan segi 4 tu dia bagi macam apa? Segi 3 pasal nak. Besar tu ya. Tu 2 ayat 2 kolah. Jadi kalau misi masuk tu 8 apa? Kalau 8 kilo bukan 11 kilo ke, memang lebih 2 kilo, jadi tak masalah. Sebab tu nak kata ilmu tu penting. Ilmu tu penting. Yang tu yang dibuat, yang apa? Yang disyaratkan oleh pensyarah kanan UiTM Shah Alam. Mungkin tuan-tuan berkenal dia dalam Facebook dia. Kalau orang ni dia mau kritik nak kata apa? Yang jangan nak pelihara raya sangat dia kata. Jangan pelihara raya sangat dia kata. Kekalkan sebab kita masih berdepan dengan apa? Pandemik COVID-19. Jangan nak kata apa? Kekalkan nak kata kerajaan. Jangan kalau nak kata apa? Pelihara raya semua. Kekalkan yang ni. Walaupun benda ni pun orang kata pintu belakang ke apa tak betul apa. Nak kata kekalkan. Sebab masalah negara lebih utama. Masalah utama nak kata jaga keselamatan nak kata apa? Pandemik ni lebih utama. Dia selalu itu. Dia rasional. Tuan-tuan berkenal kot. Dia Dr. Hafiz Qodian. Nama gelar Hafiz Qodian. Dia orang sini, orang Qodian kan. Tapi dia sini ya, pensyarah ni A. Dia BA dia Al-Azhar. Master di UN kalau tak silap dengan PhD di UN. Lah dulu dia pensyarah di UiTM Tampo. Lah ni dia naik pangkat ke UiTM Shah Alam kot. Dia macam ni bagi saya memang dia open minded. Dia open minded. Kadang-kadang turus dia tak tinggal. Dalam keadaan contemporary pun dia ambil. Dia blend. Jadi nak kata pandangan itu banyak boleh diterima pakai. Jadi tuan-tuan tak ada masalah nak kata. Cuma saya kata tahap keyakinan. Kalau tuan-tuan rasa tak yakin, rasa was-was, nak kata apa? Kita pun dah baca hadis yang dulu-dulu, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan benda yang meragukan, cari benda yang tidak meragukan. Rasa-rasa awal-awal tu nak kata basuh macam biasa. Nak kata basuh kain semayang dulu. Lepas tu baru basuh nak kata kain yang apa? Tak apa elok tu. Maka yang tu yang lebih afdal lah. Kalau saya kata hukum, tidak ada masalah. Saya kata kalau cerita hukum, tidak ada masalah. Tapi kalau cerita bab adab, tuan-tuan buatlah. Isteri-isteri tuan-tuan buatlah tu. Yang tu yang lebih diutamakan. Supaya hilang rasa syubhah dan juga was-was keraguan dan sebagainya. Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cukuplah sekadar itu untuk pada malam ini. Maka suka sama-sama kita selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan selawat tafrijiyah yang mana intonasi dia sama-samalah kita dengar. Ikut dan slow-slow. Mudah-mudahan pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan mulakan kuliah kita dengan selawat tafrijiyah. Cuma saya kata siapa yang kerti komputer sikit, yang ada printer sikit, nak kata type dalam internet tu selawat tafrijiyah, print out. Mungkin nanti bulan depan boleh selit dalam buku ni. Kita mulakan dengan baca selawat tersebut. Jadi selawat dia berbunyi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil gharaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil gharaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan
كاملة وسلم سلما تما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغرائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Jadi mudah-mudahan kita ulang 3 kali mengambil keberkatan menggunakan nombor-nombor ganjil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك رزقا حلالا طيبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تقبل يا كريم.